Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan Anything Anytime ingin membuat pembentangan tentang refleksi untuk mini projek kami yang bertajuk Tamadun Cina iaitu Sistem Tulisan. Jadi saya akan mulakan dulu refleksi saya untuk mini projek kami. Sepanjang tempoh kami melakukan research ataupun kajian tentang tamadun Cina, kekurangan yang saya perhatikan ialah di mana tulisan-tulisan Cina ataupun contoh-contoh tulisan-tulisan yang disediakan untuk tamadun Cina adalah kurang tepat dan di mana setiap tulisan Cina tu daripada setiap contoh-contoh tu adalah berbeza. Di mana dekat situ uh, in, untuk mendapatkan tulisan-tulisan ataupun contoh-contoh tulisan tersebut, kita perlulah mendapatkan daripada dokumen-dokumen yang valid seperti contoh daripada Pusat Arkib Negara sendiri. Sebab kita tak boleh bergantung 100% dengan apa yang kita dapat dalam internet ataupun media dalam Google. Jadi saya akan saya akan serahkan kepada Samita untuk teruskan reflection. Okay, selamat petang. Nama saya Samita dan saya akan meneruskan refleksi ini. So, untuk saya, sebelum mempelajari tamadun Cina ini, banyak perkara yang tidak saya ketahui tentang asal-usul sesuatu bangsa, latar belakang, pencapaian dan juga sumbangan mereka terhadap dunia hari ini. Dan oleh itu, seterusnya lantas saya tiada rasa menghargai atau sesuatu perkara serta hanya mengambil ringan terhadap sesuatu perkara. Selepas mempelajari dan memahami maksud sebenar tamadun dan perihal asal-usul serta latar belakang tamadun ini, kini saya lebih menghargai dan menghormati nilai-nilai moral yang telah mereka ketengahkan dan menghargai setiap sumbangan serta jasa yang telah mereka berikan. Dalam mempelajari tentang tamadun Cina, secara keseluruhannya, tamadun ini sangat tinggi semangat juang serta kepatuhan mereka kepada pemerintah mereka. Tamadun Cina juga sangat kreatif dan inovatif dalam penghasilan sesuatu perkara yang dapat memberi manfaat serta kemudahan dalam kehidupan seharian kita sehingga kini. Pada zaman di mana teknologi belum berkembang pesat, namun tamadun Cina telah menjadi inovatif dengan menghasilkan ciptaan baru untuk memberi kemudahan dan kehidupan contoh seperti pembuatan kertas dan yang paling penting ialah sistem tulisan mereka. Tamadun Cina juga merupakan sebuah tamadun yang mempunyai keistimewaan mereka tersendiri dan mampu mencapai kemajuan dalam pelbagai aspek dalam kehidupan. Sumbangan dan pencapaian dalam tamadun Cina ini dapat membuktikan bahawa ia masih relevan hingga ke hari ini. Oleh itu, peradaban dunia ini harus dijejaki untuk kemajuan hidup pada masa depan. Tamadun Cina juga memiliki kekuatan diri dan amat mementingkan ilmu serta pendidikan di mana mereka menghasilkan sistem tulisan yang sangat unik bagi memudahkan mereka untuk memahami sesuatu perkara. Ini membuatkan saya untuk lebih berdaya saing, berfikiran di luar kotak, bersikap untuk sentiasa ingin memajukan diri dalam segala aspek dan bersedia untuk menghadapi hari mendatang dengan inovatif, mencipta ciptaan baru yang relevan pada zaman kini. Itu saja. Okey, untuk refleksi pembentangan ini, apa yang saya belajar daripada sistem tulisan tamadun Cina ialah um, walaupun saya seorang yang fasih dalam bercakap dan boleh bertulis dalam bahasa Cina, tapi saya tidak tahu tentang sejarah-sejarah tulisan Cina tersebut. Selepas kajian yang dibuat oleh kami semua, so saya telah belajar pengetahuan yang baru tentang tulisan daripada zaman-zaman yang sebelum ini. So untuk keburukan parts saya rasa um, sebab kita semua tidak sama dalam kos yang sama, so maybe ada masa yang berbeza untuk masing-masing untuk menyiapkan kita punya projek ini. Dia juga membuat kita miscommunication. Itu sahaja daripada saya. Orang next.
Saya Limania Ragawan. Refleksi untuk tugasan yang ini saya boleh katakan tanpa ahli kumpulan saya dan pensyarah kami tidak dapat berjayakan tugasan ini. Saya juga dapat pelajari tentang tamadun Cina, tentang latar belakang jenis sistem tulisan, penggunaan sistem tulisan yang saya tidak dikenal sebelumnya. So, tugasan ini amat membantukan saya dalam menambahkan ilmu pengetahuan saya. Saya juga pelajari tentang tamadun Cina, tentang semua aspek daripada tamadun Cina. Itu daripada saya. Seterusnya. Apa yang saya belajar dari tugasan ini adalah seperti rakan-rakan yang lain, sebelum saya membuat kajian tentang tamadun Cina ini sendiri, sistem tulisan ini sendiri, saya juga tidak tahu tentang tulisan ini, sistem tulisan ini, dan saya juga tidak tahu tentang perkembangannya. Dan setelah melalui tugasan ini, saya dapat mempelajari semua ini dan menjadi sebagai salah satu ilmu, menambah ilmu saya tentang tamadun ini untuk batasan atau kekurangan daripada untuk tugasan ini, seperti yang Ganesh sebut tadi, kami tidak mengambil aliran yang sama, jadi jadual kami juga berbeza. Untuk berkumpul tidak mudah, dan masa juga tidak sama, masa lapang tu tidak sama. Dari situ susah untuk kami berbincang dan mengagihkan tugasan tu agak susah. Itu saja dari saya. Okey, dari saya Adam Haikal Sapri. Yang saya boleh kata, saya dapat belajar serba sedikit tentang tamadun Cina dan juga tulisannya lah. Dan kekurangan yang saya dapat lihat adalah masing-masing tidak duduk di tempat yang sama, orang kata di kawasan yang sama, jadi susah untuk kami nak berkumpul lah, macam Irdina kata tadi. Jadi kita susah lah untuk masing-masing nak mencari masa dan masa yang kosong, free time, untuk kita bersama-sama untuk nak berbincang tentang kita punya slide ni lah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi itu saja daripada kumpulan kami, Anything Anytime. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Alisa. Dan daripada segi reflection saya, apa yang saya faham daripada part saya, iaitu berkenaan dalam tamadun Cina ialah sistem tulisan akan berubah dari generasi ke generasi semakin berkembang mengikut kecanggihan masa akan datang. Di antara keburukan yang mungkin akan berlaku ialah jenis bahasa dan tulisan yang ada di zaman tamadun Cina dahulu. Jadi bagi saya, kalau kita tak nak lupakan apa yang dah jadi, sebab benda tu sangat bermanfaat lah, dia part of sejarah kan. So kalau kita tak nak lupa, saya suggest kita buat campaign atau apa untuk sentiasa mengingatkan. Sebab pada zaman sekarang ni pun macam apa yang saya dah cakap tadi, dekat part saya,
uh, bangsa Cina, bahasa tamadun Cina purba dulu dah berubah. Cina, Jepun dengan Korea pun dulu dikategori as orang Cina, tapi sekarang diorang dah tarik diri, dah tak sama sekali. Jepun pun dah ada bahasa dia sendiri, tulisan dia sendiri. Dia mula buat semua tu daripada 1946. Jadi itulah penjelasan saya, apa yang saya faham tentang tamadun Cina ni, jenis tulisan dan pembentukan pada zaman dulu, biar generation yang akan datang akan tahu, akan faham dan akan mempelajari benda-benda gini. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebelum kami akan pembacaan kita, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rabiatul kerana tugasan ini telah meningkatkan pengetahuan kita tentang aspek sejarah dan tamadun-tamadun purba di seluruh dunia. Tugasan ini telah membantu kita meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan untuk menggunakan kata-kata yang berkesan. Kita juga dapat meningkatkan kefahaman tentang masyarakat pada zaman dahulu dan bagaimana perbuatan mereka mempengaruhi kita, masyarakat terkini. Terima kasih banyak